A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis Tuan Imam Al-Ali Karya. Rasanya belum terlewat untuk mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi alhamdulillah saya diminta untuk menyampaikan kuliah pada malam ini, walaupun pada asalnya saya berhasrat untuk bercakap tentang satu tajuk yang lain, tapi ada permintaan untuk saya mengulas sedikit tentang apa yang berlaku di Turki. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini, saya bukanlah seorang yang pakar dalam bidang ini. Ada beberapa orang tokoh yang lebih wajar untuk bercakap, seperti Profesor Kamaruzaman Yusof, ya, ataupun Dr. Mazli Malik, ataupun Dr. Iqbal di UKM. Dr. Iqbal ni dia boleh bercakap bahasa Turki lagi, dan memang kajian dia tentang Turki, dan penelitian beliau tentang Turki ni memang sangat mendalam. Bahkan memang dia mengikuti isu ini dan menjadi sebahagian daripada kajian beliau. Tapi bagaimanapun saya mendalami isu Turki ini dari sudut sejarahnya, sebab saya menulis dan membuat kajian tentang peranan Khilafah Osmaniyah Turki, terutama di dunia sebelah sini, di Nusantara, yang sebahagian telah pun saya bukukan dalam siri-siri Jejak Risalah di Nusantara. Apa hubungan dan juga peranan Turki, terutama pada kurun yang ke 15, 16, 17, dan kejatuhannya bermula pada kurun ke-18, sehinggalah runtuhnya Khilafah Osmaniyah pada tahun 1924. Jadi kajian saya banyak di situ, dan juga oleh kerana saya dan kami memperjuangkan isu Palestin, dan peranan Turki juga cukup besar dalam isu Palestin. Jadi tak boleh nak elak juga, ya. Melainkan terpaksa juga, bukan terpaksa lah, tetapi perlu, ya, untuk melihat, mengkaji peranan Turki yang amat diguruni oleh Israel pada akhir-akhir ini, ya, dalam rangka untuk memahami apa yang berlaku di Palestin dan juga di Syria pada hari ini dalam konteks rantau, ya. Jadi ada beberapa buku yang saya bawa yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan rujukan. Cumanya bila kita bercakap tentang Turki, ya, Turki ini mungkin dari sudut sejarahnya menduduki tempat yang penting dalam konteks umat Islam. Tetapi setelah runtuhnya Khilafah Osmaniyah pada tahun 1924, Turki seolah-olah tidak relevan, tidak relevan, bahkan langsung tidak berperanan, terutama setelah kalahnya Turki dalam Perang Dunia Pertama, yang mana sebelum berlakunya peperangan ataupun Perang Dunia Pertama ini, Turki disebut sebagai the sick man of Europe, orang Eropah yang sakit. Bahkan digambarkan secara sinis Turki ini sebagai orang yang berbadan sado, sasa, tetapi mempunyai otak yang kecil. Itu gambaran orang Eropah terhadap Turki. Jadi dia tidak relevan, sehinggalah sekitar tahun 2000 tiba-tiba Turki ini muncul di pentas antarabangsa, bahkan boleh dilihat sebagai penyelamat maruah umat Islam. Jadi saya akan mengambil sedikit masa untuk menerangkan bagaimana perkara ini boleh berlaku, daripada suatu kuasa yang melindungi umat Islam suatu ketika dahulu, kemudian hilang, lenyap, tidak mempunyai sebarang peranan, dan kini timbul semula, ya, sehingga diperhatikan, ya, oleh umat Islam, bahkan menjadi perhatian dunia barat yang melihat Turki sebagai ancaman, dan umat Islam melihatnya sebagai harapan, ya. Jadi kita membicarakan isu ini pada malam ini dalam konteks di antara Turki sebagai ancaman pada dunia barat dan Turki sebagai harapan bagi umat Islam, ya. Baik,
Bila bercakap tentang Turki pada hari ini, mungkin kita tidak boleh mengelak daripada menyebut tentang satu figure, ya, satu nama yang tidak asing lagi, iaitu Recep Tayyip Erdogan. Mungkin bagi generasi hari ini, terutama generasi anak muda, mereka lahir pada satu zaman di mana Turki sudah mula dikenali kembali. Maknanya Turki sudah naik kembali menjadi suatu kuasa yang menggugah, a force to be reckoned with. Tetapi percayalah, ya, pada tahun 70-an, 80-an, Turki langsung tidak diperhitungkan, ya. Bahkan menjadi duri dalam daging bagi umat Islam. Sebab apa? Kalau kita lihat sejarah penubuhan negara haram Israel, ya, pada tahun 1948, jangan terkejut, negara pertama yang mengiktiraf Israel adalah Turki. Dan ini kita sedia maklum, ya, apabila pemerintahan khilafah bercorak pemerintahan khilafah tadi diganti oleh pemerintahan sekular Mustafa Kemal Atatürk. Dan sekular bagi negara Turki ini kita kena faham, dia bukan sekular dalam bentuk yang kita faham pada hari ini secara lazimnya, iaitu pemisahan antara urusan kehidupan duniawi dengan agama. Itu secara umumnya kita memaham sekular begitu. Tetapi sekular bagi Turki adalah seumpama agama, ya, yang didaulatkan, bahkan dipertahankan, dan mereka sanggup memastikan sistem ideologi pemikiran sekular ini mewarnai kehidupan seorang Turki, ya, warga Turki. Ya, dia dipertahankan sampai kepada satu tahap seolah-olah ia menjadi agama. Dan mereka yang bercakap tentang Islam pasti akan dilihat sebagai orang yang cuba untuk menggugat sekular itu, sistem sekular. Jadi kita tak boleh bercakap tentang Islam sama sekali. Saya baru saja mendengar rakaman forum yang diulas oleh Dr. Iqbal yang saya sebut tadi. Dia punya pengalaman peribadi. Sewaktu dia mengajar di sebuah universiti di Turki, dia masuk ke dalam dewan kuliah, dan orang melihat dia dengan penuh keheranan. Kemudian baru dia tahu sebab apa? Sebab bila dia masuk tu, dia setiap bilik kuliah, bahkan di semua bangunan-bangunan agensi kerajaan, akan ada potret Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Saya rasa generasi kita ni yang berumur 50-an 60-an ni kenal sangat siapa Mustafa Kemal Atatürk. Sebab dalam sejarah di sekolah dulu kita belajar, Mustafa Kemal Atatürk ini adalah hero umat Islam. Bapa pembangunan moden Islam, begitulah gambaran yang diberikan kepada Mustafa Kemal Atatürk. Tapi rupanya beliaulah yang memusnahkan dan menghancurkan, bahkan menghapuskan Islam daripada bumi Turki. Ya, cumanya sekarang ni kita insaf, ya. Bahkan selamanya kita yakin Islam ni tidak boleh terhapus daripada muka bumi. Islam ini mungkin boleh ditekan, Islam ini mungkin boleh ditindas, mungkin boleh dihapuskan buat sementara. Contoh macam Spanyol, tuan-tuan, ya? Andalus, ya? Pada tahun 1990 azan pertama kali berkumandang, ya? Setelah lebih daripada 500 tahun. Kerajaan Islam Andalus Spain berakhir pada tahun 1492 yang kita semua tahu. Dan ketika itu Islam diharamkan, ya? Bukan ditindas, tetapi diharamkan. Maknanya tidak ada orang yang menganut Islam, ya? Sepanjang 500 tahun. Kalau ada pun mereka menyembunyikan identiti mereka. Tiba-tiba kita lihat ni 1990, ya, azan kembali berkumandang, ya? Dan bermakna bibit ataupun putih Islam itu kembali segar. Dan nama Andalus itu sendiri memberikan kita suatu isyarat, ya, tentang kebangkitan semula Islam. Rumput yang kembali hijau setelah kemarau yang panjang, itulah di Islam, ya? Rumput yang kembali hijau setelah kemarau yang panjang. Dan kita melihat perkara yang sama berlaku di Turki. Baik, kembali kepada tadi yang saya ceritakan tadi. Bila Dr. Iqbal ni masuk, ya, di dalam dewan kuliah tadi, rupa-rupanya ada potret Mustafa Kemal Atatürk, dan dia tidak menunjukkan tanda hormat. Dan itulah merupakan suatu yang sangat bertentangan dengan adab dan budaya orang Turki. Bila mereka masuk ke dalam mana-mana bangunan yang ada gambar Mustafa Kemal Atatürk, seseorang itu mesti menunjukkan tanda hormat, tunduk hormat, ya?
Sekarang ni mungkin tidak lagi, tapi pada tahun-tahun 80-an dulu begitu, ya, dipertahankan figur Mustafa Kamal Atatürk. Kemudian dia memberi salam. Ini yang menariknya, ya, pengalaman dia cukup menarik untuk kita sama-sama fikirkan. Dia memberi salam dan salam dia tidak dijawab. Mereka hanya bertepuk tangan. Pelajar-pelajar yang ada dalam dewan kuliah tadi bertepuk tangan menunjukkan mereka gembira ada orang memberi salam, tetapi mereka tidak boleh menjawabnya, sebab kalau mereka menjawabnya, itu adalah satu petanda, satu isyarat bahawa mereka nak mengembalikan Islam ke bumi Turki dan nyawa mereka dalam bahaya. Begitu sekali Islam ditekan, begitu sekali Islam ditekan, ditindas, bahkan mereka ingin memastikan Islam itu terhapus, hapus sama sekali daripada bumi Turki. Dan ini yang menakjubkan tentang satu pribadi yang namanya Recep Tayyip Erdogan. Kerana pada tahun 1997, pada tahun 1997, tidak, pada tahun 2001, ya, 2001. Itu saya bukan pakar, ya, dalam perkembangan semasa Turki ini, tapi saya adalah membuat sedikit pembacaan, untuk mencari susur galur kepada apa yang berlaku pada hari ini. Oh, sini masih menyambut raya dengan membakar mercon lagi, ya. Baik. Pilihan raya yang diadakan pada tahun 2001, ini menakjubkan. Pada tahun 2001, parti AKP yang sekarang ini memerintah Turki, parti yang dipengerusikan oleh Recep Tayyip Erdogan, the governing party, the ruling party of Turkey pada hari ini, beliau telah memenangi 34% daripada kursi yang dipertanding, sekitar 360 kursi daripada 500 lebih, hampir mencecah 600. Bayangkan, Recep Tayyip Erdogan masuk pilihan raya buat pertama kalinya dan memenangi 34% daripada undi popular, 360 kursi yang dipertandingkan. Apa rahsianya? Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Mari kita lihat background, ataupun latar belakang peribadi yang bernama Recep Tayyip Erdogan. Dia ni orang biasa. Maknanya dia bukan daripada golongan elit, ya. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin kita, ya, di negara kita, kebanyakan mereka ini datang daripada latar belakang elit, golongan bangsawan, ya. Dan mungkin kita tak perlu ulas perkara itu, cuma saya nak terangkan Recep Tayyip Erdogan ni, dia datang daripada latar belakang rakyat biasa, ya. Dia bukan orang kampung, tetapi dia datang daripada masyarakat bandar, miskin bandar. Kalau saya boleh buat perbandingan macam kampung Kerinci lah. Sekarang ni kampung Kerinci pun tak ada dah, kan? Kampung Kerinci pun sudah digosor, tapi gambarannya sebegitulah, ya. Asal usul Recep Tayyip Erdogan. Dan pada waktu kecilnya dia menjual minuman di tepi jalan. Itu kalau kita baca dia punya biografi, latar belakang hidup, maknanya memang orang bawahan, ya? Orang bawahan. Dan apabila dia meningkat dewasa, dia ni seorang pemain bola sepak dan bahkan menyertai satu kelab bola sepak profesional, ya? Professional football player, Recep Tayyip Erdogan. So, latar belakang ini menjadikan beliau seorang yang dapat menyelami menyelami jiwa dan masalah rakyat Turki, ya. Sebab dia bukan daripada golongan bangsawan, dia bukan daripada golongan elit, ya. Dia bukan golongan yang dilahirkan apa yang disebut sebagai in a silver plate begitu, ya. Dia memang orang biasa. Lalu saya teringat, saya pernah berjumpa dengan Datuk Rosham Nur dalam satu majlis, sebab Datuk Rosham Nur ni sekarang dia seorang petani yang berjaya, ya. Dan saya berpeluang untuk duduk sebelah dia. Baru saya tahu, ya, setelah berbual dengan dia, rupa-rupanya Datuk Rosham Nur ni datang daripada kampung Kerinci, ya, dan melalui kehidupan yang sangat susah.
dia menjual apa ni, ibu dia menyara kehidupan dia dengan menjual ayam kampung. Ya, dia ingat lagi, dia kata, dia cerita kat saya, kalau ada ayam yang tak sihat ke ataupun sakit, dia akan ubat sampai sembuh. Itu menunjukkan apa ni, miskinnya mereka. Sebab tu saya tanya, padanlah Datuk ni, kalau berlakon, nampak keikhlasan Datuk berlakon apabila tajuk drama itulah berkaitan dengan kehidupan sosial ataupun masalah sosial. Sebab tu kalau kita tengok macam pelakon-pelakon lain macam Sahizi Sam ke ataupun bahkan Zizan Razak ke, nampak tidak ada keikhlasannya di dalam apa ni, di dalam melakonkan watak-watak Samsing dan sebagainya, sebab mereka tidak melalui fasa tu. Sedangkan Datuk Rosyam Nur ni, dia memang kalau kita tengok lakonan dia, memang benar-benar menghidupkan watak ataupun menghayati watak tersebut. Nah, apa yang saya nak sebut kat sini, itulah dia Recep Tayyip Erdogan. Dia dibesarkan dan melalui pengalaman hidup orang kebanyakan, jadi dia memahami kesusahan rakyat Turki, dan inilah yang menjadikan dia dapat menyelami dan seterusnya mendapat sokongan daripada rakyat Turki, ya, apabila dia menyertai parti politik. Nah, okey, seperti yang saya katakan tadi, bila dia menang pilihan raya, ya, sebagai seorang yang dianggap sebagai Islamis, ya, golongan yang nak membawa Islam, tapi dia tidak pernah mengaku Islamis. Bahkan dia insist, ya, dia menegaskan dia bukan seorang pun Islamis, dia hanya seorang Muslim. Ini pun satu mesej juga yang bagi kita, kalau boleh janganlah kita kategorikan manusia ini sebagai Islamis dan bukan Islamis. Ini disebut oleh Rashid Ghannouchi juga, ya, daripada Tunisia. Dia kata kita semua ni Muslim, apa yang perlu pada kita hanyalah pengislahan, pembaikan sana dan sini, agar kita sama-sama dapat menjadi Muslim yang terbaik, ya. Beginilah caranya. Dia tidak memisahkan antara apa yang disebut sebagai golongan yang memperjuangkan Islam ataupun golongan sekular. Dia cuba nak merapatkan sah, ya. Apabila kita mula mengkategorikan manusia, apatah lagi melabel manusia, maka semakin jauhlah manusia daripada apa yang kita perjuangkan. Itulah yang dah disampaikan oleh Recep, oleh Erdogan, ya. Jadi sewaktu dia memenangi pilihan raya, maka ramai orang begitu excited ni, sangat teruja, ya? Dan dibuat satu perhimpunan, wakil-wakil daripada pelbagai kumpulan Islam datang, dan Erdogan bertanya, apakah hasrat ataupun objektif yang nak dicapai oleh mereka, ya? Memandangkan bahawa sekarang ni dia sudah memegang tampuk kekuasaan. Maka seperti biasalah, orang sangat teruja. Ada yang membuat saranan, kita akan bebaskan Palestin, ya, dengan takbir dan sebagainya. Kita akan kembalikan perundangan Islam, kita akan laksanakan hudud, pelbagai saranan-saranan, ya. Yalah, sebab biasalah kan, sebab kita lihat dekat sini parti sekular, ya, kerajaan sekular berjaya dikalahkan oleh kumpulan Islam. Tuan-tuan nak tahu apa sambutan daripada Erdogan, ya? Erdogan hanya mengatakan, aku hanya hendak membersihkan bandar Istanbul. Jadi kita lihat dekat sini, ya, seorang yang sangat realistik, ya, dia tahu, ya, bahawa tidak mudah, ya, untuk melaksanakan cita-cita yang dilaung-laungkan, ya, untuk membebaskan Palestin. Ini bukan kerja mudah, ya, untuk melaksanakan perundangan Islam di dalam sebuah negeri yang telah cuba untuk menghapuskan Islam, memusuhi Islam, ya, yang menjadikan sekularisme sebagai satu agama, ya. Tiba-tiba kita nak melaksanakannya, ya, secara terus, itu tidak mungkin akan berlaku. Jadi kita lihat kat sini, Erdogan melaksanakan suatu program yang paling relevan, ya, dan akan mendapat maknanya suatu sokongan, daripada rakyat, iaitu membuat satu yang sangat simple, tapi kadang-kadang seringkali dilupakan, ya, kita overlook, membersihkan bandar Istanbul. Jadi tuan-tuan, kita lihat bagaimana dia menggunakan kedudukan dia untuk mendapatkan sokongan rakyat, ya, memenangi hati rakyat. Jadi setiap kali bila berlaku pilihan raya daripada tahun 2001 sehinggalah kini, sudah 4 pilihan raya dimenangi oleh parti AKP, parti yang diterajui oleh Erdogan.
dan peratusan undi dan kerusi yang dimenangi meningkat dari pilihan raya ke pilihan raya, sehinggalah akhirnya 49% kerusi, daripada 34 menjadi 49%. Jadi kita lihat dekat sini Erdogan bukan sahaja dapat memenangi sokongan daripada rakyat Turki, bahkan kita lihat Erdogan telah menyelamatkan maruah umat Islam. Sebab tu saya katakan, bagi generasi yang anak-anak muda pada hari ini, mereka kenal Turki hari ini. Sedangkan kita yang lahir ataupun lahir pada tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an, kita tahu bagaimanakah keadaan Turki dan apa bentuk transformasi yang dilalui oleh Turki pada hari ini. Itu yang menimbulkan rasa, maknanya kekaguman sebagai seorang yang melihat Turki sebagai sebuah negara yang lemah, yang tidak dipedulikan, yang tidak diperhitungkan, sehingga kini menjadi sebuah negara yang dilihat sebagai satu ancaman. Cuba kita perhatikan pada tahun 2005, sewaktu Forum Ekonomi Davos, Erdogan duduk bersebelahan dengan Shimon Peres, iaitu Presiden Israel, dan dia menggunakan kesempatan ini. Dia tidak menggunakan dia ambil peluang ini untuk membunuh Shimon Peres secara diplomatik, dengan menggunakan kaedah diplomasi. Dia membunuh personality Shimon Peres. Dia tuding jari kepada Shimon Peres, when it comes to killing children, you do a good job. Sebab ketika itu Israel baru saja melakukan serangan di Gaza dan beberapa orang kanak-kanak terbunuh di Gaza. Jadi Erdogan menggunakan peluang ini untuk membidas Israel dengan menuding jari kepada Shimon Peres dalam Forum Ekonomi Davos. Ini forum ekonomi antarabangsa yang dihadiri oleh ketua-ketua negara dunia, termasuklah kuasa-kuasa besar, Perancis, Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan dia menggunakan platform ini untuk membidas Israel. Dan setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia walk out, dia keluar, dia meninggalkan forum tersebut. Jadi kita melihat Erdogan sebagai seorang yang menyelamatkan maruah Islam, yang sanggup berdiri mempertahankan umat Islam di saat umat Islam berada pada keadaan yang sangat lemah pada hari ini. Kita lihat juga apabila Fattah Al-Sisi menggulingkan Presiden Morsi di Mesir, kemudian membunuh rakyat Mesir. Ini semua kita sudah maklum apa yang berlaku di Rabi'ah 2 tahun yang lalu. Jadi kita lihat semua pemimpin-pemimpin dunia diam membisu. Bahkan pemimpin-pemimpin umat Islam pun tidak bersuara untuk menyanggah kebiadaban yang dilakukan oleh Fattah Al-Sisi. Maka ketika itu kita lihat Erdogan mengeluarkan suatu kenyataan yang merupakan satu pembelaan bagi rakyat Mesir. Dia mengatakan kita tidak perlu menjadi Muslim untuk bersimpati dengan apa yang berlaku di Mesir. Kita cukup sebagai seorang manusia. Cukup sebagai seorang manusia. Kita tak perlu menjadi Muslim untuk bersimpati dengan apa yang berlaku di Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kat sini kebijaksanaan Erdogan menggunakan kesempatan dan juga menggunakan bahasa yang betul untuk memperjuangkan isu-isu umat Islam. Kita lihat bagaimana Islam mendapat tempat kembali. Sebab seperti yang saya katakan tadi, sekiranya kita cuba untuk mengenengahkan identiti Islam, walaupun dalam bentuk memberi salam, seperti pengalaman Dr. Iqbal yang diceritakan tadi, walaupun sekadar memberi salam, itu adalah merupakan satu ancaman kepada sistem sekularisme di Turki. Jadi kita lihat bagaimana Erdogan berjaya menggunakan langgam bahasa yang betul setiap kali dia nak mempertahankan Islam. Cuba kita perhatikan isu tidak boleh memakai tudung. Di Turki tidak boleh memakai tudung. Jadi bagaimana dia nak ketengahkan isu ini? Dia kata di dalam ucapan dia, aku amat kasihan kepada rakyat Turki. Aku mempunyai anak-anak perempuan, dan aku ada
ada kemampuan. Aku hantar mereka belajar di universiti di France, di Amerika, dan mereka boleh mengenakan scarf, boleh mengenakan tudung. Tetapi aku hairan dan aku amat kasihan dengan rakyat Turki, wanita-wanita Turki, kerana mereka disuruh untuk memilih di antara agama dan juga pendidikan. Dia tidak menyerang, dia tidak mengatakan bahawa ini adalah tuntutan syariat Islam. Tidak. Dia menggunakan pendekatan daripada sudut hak asasi. Dia kata tidak mungkin, bagaimana seseorang itu disuruh pilih antara pendidikan dan agama. Tak sepatutnya perkara ini berlaku bagi sebuah negara sekular. Jadi dia menggunakan poin sekular itu untuk kembali menyerang sekular. Dia kata sistem sekular ini adalah sistem barat. Itu sistem yang memisahkan agama daripada kehidupan. Tapi kita melihat barat, dia kata Britain, France, Amerika, mereka menghormati hak asasi manusia. Tetapi sekularisasi yang dilaksanakan di Turki ini adalah menyalahi kefahaman kita terhadap sistem sekular. Jadi hari ini kita tengok, tuan-tuan, bagaimana universiti-universiti di Turki sudah membenarkan wanita-wanitanya memakai tudung. Dan bukan itu sahaja, kita lihat Erdogan telah membuka pintunya untuk umat Islam kembali mengambil manfaat daripada bumi Turki. Berapa ramai pelajar Malaysia yang mendapat beasiswa daripada Turki dan mereka belajar tentang syariah, belajar tentang akidah. Berapa ramai yang sudah bergraduat daripada Turki yang mana mereka ini diberikan beasiswa. Jadi itulah antara peranan dan juga sumbangan Erdogan, bukan saja kepada Turki tetapi kepada umat Islam. Nah, kedudukan pula dengan barat, kalau kita perhatikan, barat melihat Turki sebagai ancaman, tetapi barat tidak boleh mengenepikan Turki. Turki ini dia berusaha untuk menjadi sebahagian daripada anggota Kesatuan Eropah, EU. Tetapi barat oleh kerana prejudis mereka, dan juga sikap mereka yang memusuhi Islam, jadi kalau boleh mereka tidak mahu Turki menyertai EU. Walaupun Turki ini adalah sebahagian daripada benua Eropah, walaupun sebahagian daripada negara Turki itu berada di dalam benua Asia, tetapi bahagian yang paling penting selepas Selat Bosphorus, iaitu Istanbul, ini berada di dalam benua Eropah. Sebab itu kita tengok dalam European Cup, kita lihat Turki adalah salah sebuah daripada pasukan yang menyertai European Cup. Kerana apa? Kerana mereka sebahagian daripada benua Eropah, tetapi apabila berkaitan dengan EU, Kesatuan Eropah, mereka tidak dibenarkan masuk. Dan peranan yang dimainkan oleh Turki ini begitu penting, sehingga di dalam NATO, kita tahu NATO ini diketuai oleh Amerika Syarikat, North Atlantic Treaty Organization, sebuah pakatan ketenteraan untuk berhadapan dengan Warsaw Pact. Warsaw Pact ini dulu diterajui oleh Soviet, sehinggalah Soviet terungkai dan Blok Timur waktu itu. Jadi NATO ni masih wujud lagi. NATO ni, Turki adalah memegang jawatan nombor 2 selepas Amerika Syarikat. Jadi kita lihat, walaupun mereka tidak membenarkan Turki menyertai EU, tapi kepentingan Turki tidak boleh dinafikan. Dan ada tuduhan bahawa Turki ini cuba untuk align ataupun cuba mendekatkan dirinya kepada negara-negara Islam. Cuba kita perhatikan apa yang dijawab oleh Ahmad Davutoglu. Ahmad Davutoglu yang sebelumnya merupakan pensyarah di UAE, kemudian dilantik menjadi Perdana Menteri Turki baru-baru ini, kemudian melepaskan jawatannya oleh kerana beberapa masalah dalaman parti. Itu tidak menjadi persoalan, sebab Ahmad Davutoglu pun meninggalkan jawatannya, tidak menimbulkan apa-apa masalah, sebab perselisihan memang biasa, ialah berkaitan dengan isu Syria. Jadi pertelingkahan ataupun perselisihan ini menyebabkan Ahmad Davutoglu
meninggalkan kabinet dan tidak menimbulkan apa-apa isu selepas itu. Tapi jawapan daripada Ahmad Tughluq ini menyebabkan Barat merasa dimalukan, sebab jawapan yang diberikan menyebabkan mereka tidak boleh memberi ulasan lanjut bila dituduh Turki ni cuba untuk align dirinya dengan negara-negara Islam ataupun align dengan sebelah timur, maksudnya dengan negara Islam. Ahmad Tughluq menjawab, dia mengatakan bahawa Turki ni dia tidak align, mana dia tidak sejajarkan dirinya dengan negara Islam dan tidak pula sejajarkan dirinya dengan negara-negara Eropah. Bahkan Turki is a center by itself. Turki sudah menjadi sebuah pusatnya yang tersendiri. Dan erti kata yang lain, Turki sudah menjadi suatu kuasa yang tidak boleh diketepikan, tak boleh disudutkan begitu saja. Jadi kedudukan Turki ini cakap ni bukan cakap kosong, tuan-tuan, ya. Bukan cakap kosong, sebab pada hari ini ekonomi dunia bukan lagi ditentukan oleh kuasa-kuasa besar, ya. Bukan ditentukan lagi oleh Amerika Syarikat, bukan lagi ditentukan oleh Rusia, bukan saja ditentukan oleh China, tetapi oleh satu rangkaian blok yang dinamakan sebagai BRIC, ya. Brazil, Rusia, India, China, ditambah dua lagi, BRIC plus 2, iaitu Turki dan Indonesia. Turki dan Indonesia dilihat sebagai kuasa-kuasa ekonomi baru, ya, disebabkan oleh market ataupun pasaran mereka yang cukup luas, ya, bilangan penduduk yang besar, dan kedudukan Turki pada hari ini dari sudut perkembangan pertumbuhan ekonomi, Turki menduduki tempat yang ke-6. Jadi bila adalah suatu kerugian, sekiranya mereka mengenepikan Turki, sekiranya mereka tidak mengambil peluang untuk engage, ataupun untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan Turki, sebab Turki akan mengapung ataupun memulihkan ekonomi Europe yang menghadapi masalah pada hari ini. Beberapa negara sudah bankrupt, iaitu seperti Greece dan Spain, ya. Kehadiran Turki sedikit sebanyak boleh mengapung, ya, ekonomi Eropah yang semakin memburuk, ya. Dan kalaulah, ya, bayangkan kalau Turki diizinkan ataupun dibenarkan untuk menyertai kesatuan Eropah, maka kita akan dapati peratusan, ya, penduduk Muslim, umat Islam di Eropah akan meningkat 40%. Dan ini akan memberikan kelebihan kepada umat Islam di seluruh benua Eropah untuk mempertahankan hak mereka, untuk menjadi suara mereka, ya, yang signifikan, ya, yang bermakna, ya, dalam Parlimen Eropah, Parlimen Kesatuan Eropah. Jadi itulah kedudukan Turki. Sebab itu kita lihat, ya, apa yang berlaku pada hari ini, ya, seolah-olah Turki ini akan kembali kepada zaman kegemilangannya. Tuan-tuan, kalau saya bawa, kalau saya bawa imbau balik apa yang berlaku di tanah air kita pada tahun 1874 ni, Turki sudah berada dalam keadaan yang lemah, ya. Bahkan sudah mula meminjam daripada bank-bank di Eropah. 1871, ya. 1871 Turki sudah mula meminjam daripada bank-bank Eropah sebab mengalami keadaan ekonomi yang sangat teruk, ya. Pada tahun 1874 ni, saya ambil satu contoh saja, iaitu di Sungai Ujung dan Seri Menanti, ya. Berlaku masalah, ya, di antara Seri Menanti dan Sungai Ujung. Dan di Sungai Ujung sendiri, iaitu Seremban, ya, pada hari ini, di Seremban sendiri berlaku pertelingkahan, ya, di antara Datuk Undang, ya, ataupun Datuk Kelana Sungai Ujung dengan Datuk Bandar, ya, Datuk Shah Bandar. Jadi ada dua mandat, ya, di Sungai Ujung pada waktu itu, iaitu Datuk Kelana Sungai Ujung, iaitu Datuk Undang, dan Datuk Shah Bandar. Datuk Shah Bandar ni dia menguasai jalan air, sungai dan pantai dan sebagainya, dan Datuk Undang adalah berkaitan dengan adat dan tanah. Jadi berlaku pertikaian. Waktu itu Datuk Kelana Sungai Ujung ni sudah dipengaruhi oleh British. Yang inilah langkah pertama, ataupun bibit-bibit awal kepada
campur tangan British di Negeri Sembilan. Dia bermula dekat Sungai Hujung dan Seri Menanti. Jadi ketika berlaku peperangan, akhirnya tercetus peperangan. Mula-mula peperangan berlaku antara Seri Menanti dengan Sungai Hujung. Kemudian di Sungai Hujung sendiri berlaku peperangan di antara Datuk Shah Bandar dengan Datuk Kelani ataupun Datuk Undang. Ketika Datuk Kelana ataupun Datuk Undang mengibar bendera British Union Jack, kita tengok Datuk Shah Bandar sebagai membalas tindakan Datuk Undang. Datuk Shah Bandar telah mengibar bendera Turki, bendera hitam, iaitu bendera Turki. Itu menunjukkan ketika Datuk Undang sudah memihak kepada British, Datuk Shah Bandar masih mengekalkan wala dan ketaatannya kepada Khilafah Uthmaniyah di Turki. Itu pada tahun 1874, dalam keadaan di mana Turki sudah berada dalam keadaan yang mulai lemah. Yahudi sudah mula cuba untuk mengambil Palestin. Sangat awal, sebelum kurun ke-19 lagi, mereka sudah berusaha untuk mendapatkan Palestin. Tapi kita lihat bagaimana Sultan Abdul Hamid II ketika itu menyahut saranan daripada Yahudi, Theodor Herzl, di mana beliau telah menawarkan wang yang cukup banyak untuk mengambil Palestin dan dijadikan sebagai negara Yahudi. Tapi dijawab oleh Sultan Abdul Hamid II, iaitu Sultan Turki yang kedua terakhir. Dia mengatakan Palestin ini bukan milik aku, dia adalah milik umat, dan aku tidak akan menyerahkannya sehinggalah kamu melangkah mayat aku. Begitu sekali, walaupun dalam keadaan yang sudah lemah, dari sudut kewangannya, dari sudut ketenteraannya, dari sudut politiknya, namun Turki waktu itu masih lagi menaungi umat Islam, masih lagi menjadi penaung, sehingga apabila berlaku suatu pergolakan di tanah air kita yang sangat jauh, jadi kita lihat umat Islam masih lagi meletakkan harapan kepada Turki waktu itu untuk menghadapi penjajah British. Itu satu contohnya di Sungai Hujung. Boleh lagi bercakap tentang Kelantan ketika Datuk Janggut berhadapan dengan British pada waktu itu dalam Perang Dunia Pertama, juga menyatakan sokongannya kepada kerajaan Turki. Itu senario yang berlaku pada kurun yang ke-19. Jadi pada hari ini kita melihat Erdogan, ketika umat Islam di Rohingya, di Myanmar, umat Islam Rohingya dizalimi, dibunuh, dibantai oleh orang-orang Buddhis, orang-orang Burma. Kita lihat Recep Tayyip Erdogan menghantar Perdana Menterinya waktu itu, iaitu Tawadoglu dengan isterinya, pergi ke Myanmar. Bayangkan, tidak ada lagi pemimpin-pemimpin umat Islam di rantau sebelah sini yang pergi ke kampung-kampung Rohingya dan memberikan memeluk mereka, memberikan keyakinan kepada mereka. Ini dilakukan oleh Turki, dilakukan oleh Turki. Jadi kita lihat peranan yang mereka mainkan pada kurun yang ke-19, bahkan pada kurun yang ke-16 apabila Melaka dijajah oleh Portugis. Kita lihat Turki cuba untuk membebaskannya bersama dengan Aceh. Hari ini kita lihat Turki kembali berperanan untuk membela umat Islam sejauh Rohingya, sebagaimana yang mereka lakukan ketika Aceh diserang oleh Belanda, ketika kita menghadapi campur tangan British di Tanah Melayu. Kita lihat Turki kembali memainkan peranan itu. Inilah yang tidak disenangi oleh Barat. Maka kita menyaksikan pada hari ini siri-siri ancaman kepada kerajaan AKP ataupun Recep Tayyip. Tahun lepas kita menyaksikan suatu perhimpunan besar-besaran untuk membantah Erdogan. Kemudian diadakan pilihan raya, dan kita lihat dalam pilihan raya ini, kita lihat Erdogan menang besar. Jadi walaupun mereka membuat bantahan, mereka cuba untuk menyingkirkan Erdogan, kita lihat Erdogan masih mampu untuk mempertahankan, masih mampu untuk terus kekal
menarujui negara Turki. Sebab apa tu? Sebab kita lihat rakyatnya, walaupun mereka ini tidak, maknanya mereka ini tidaklah berpegang teguh dengan Islam, walaupun mereka minum arak, minta maaf cakaplah, walaupun mereka minum arak, walaupun mereka tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana kita pada hari ini, mereka tetap memberikan sokongan kepada Erdogan. Kerana apa? Kerana Erdogan telah membela mereka. Bahkan kita lihat, minta maaf, wanita-wanita yang termasuk pelacur dibela. Mereka ini bukan disingkirkan, bukan dicemuh, tetapi disediakan program-program sosial untuk memberikan harapan kepada mereka bahawa mereka boleh berubah. Ini yang perlu kita lakukan kalau kita nak buat perubahan di negara kita ini. Kita kena melihat aspek-aspek sosial yang mana yang perlu kita baiki, barulah rakyat akan memberikan sokongan kepada kita. Minta maaf cakaplah, Sebab itu kita tengok apabila orang di Turki pada waktu itu cuba untuk mengemuka, kita kena laksanakan hudud, kita kena laksanakan syariat, kita kena bebaskan Palestin. Ya, itu adalah agenda besar, itu agenda besar. Tetapi sebelum itu dapat kita laksanakan, kita mesti bermula daripada bawah. Dalam pengalaman Turki mungkin berbeza dengan kita. Mungkin saya tak boleh buat perbandingan sedemikian, tetapi beberapa pengajaran ibrah ataupun iktibar yang boleh kita kutip. Kita kena lihat bagaimana untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat supaya agenda kita ni dapat diteruskan setapak demi setapak. Saya nak bagi suatu pandangan yang dikemukakan oleh Rashid Ghannouchi di Tunisia. Kita tahu Arab Spring ni mula-mula berlaku di Tunisia, dan sewaktu kerajaan Zainal Abidin digulingkan, beliau melarikan diri daripada Tunisia. Jadi waktu itu Rashid Ghannouchi berlindung di England, di UK. Sebab apa? Dia diusir keluar. 30 tahun dia duduk di England. Dia adalah salah seorang pejuang gerakan Islam, An-Nahdah. Jadi 30 tahun dia bermastautin di UK sebab diusir keluar. Dia tak boleh balik di Tunisia. Tapi sewaktu kerajaan Zainal Abidin bin Ali ditumbangkan, disingkirkan, rakyat tidak melihat kepada orang lain melainkan kepada Rashid Ghannouchi. Rashid Ghannouchi dipanggil semula dan diadakan pilihan raya yang pertama dalam sejarah Tunisia. Sebelumnya tidak pernah ada pilihan raya sebab diperintah oleh Habib Bourguiba lebih kurang 30 tahun, kemudian Zainal Abidin bin Ali lebih kurang 30 tahun juga, secara diktator. Tidak ada pilihan raya. Pilihan raya pertama kali diadakan dan rakyat memberikan undinya kepada An-Nahdah. Dan kita tahu Tunisia ni adalah sebuah negara sekular, sangat sekular. Dan kita akan terkejut melihat bagaimana mereka minum arak secara terbuka, berpakaian secara seperti orang barat, berpakaian menyolok mata dan sebagainya. Jadi bila An-Nahdah menang pilihan raya, wartawan cuba untuk mengasak Rashid Ghannouchi. Oleh kerana kumpulan Islam yang menang pilihan raya ini, mestilah mereka akan laksanakan Islam sepenuhnya. Jadi mereka uji Rashid Ghannouchi, mereka asak dia dengan soalan-soalan. Apakah kamu akan mengharamkan arak? Apakah kamu akan menghalang pakaian mendedahkan aurat di pantai-pantai? Sebab Tunisia ni menjadi tempat pelancongan, pantai-pantainya memang dikunjungi, tempat pelancongan, tempat mandi-manda, dan mereka berpakaian sebagaimana pakaian orang-orang barat, terdedah pakai bikini dan sebagainya. Maka dijawab oleh Rashid Ghannouchi, dia kata, aku tidak akan membentras perbuatan meminum arak, aku tidak akan menghalang mereka memakai bikini. Mereka bebas untuk melakukan seperti biasa. Sebab apa tuan-tuan? Ini hikmah. Tidaklah bermakna Rashid Ghannouchi bersetuju, tidaklah bermakna Rashid Ghannouchi bersetuju dengan amalan minum arak. Tidaklah bermakna Rashid Ghannouchi bersetuju dengan pakaian mendedah aurat. Tapi bayangkan, dalam keadaan sudah
sudah Islam itu sudah bukan dihapuskan tapi ditindas sedemikian lama, sehingga rakyat jauh daripada Islam, maka perkara pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahawa rakyat yang sebelum ini tidak bebas dapat menghayati makna kebebasan bercakap, kebebasan berfikir, yang itu pun mereka tidak pernah menikmatinya. Mereka tak bebas bercakap, mereka tak bebas bertindak. Bagaimana kita nak melaksanakan Islam? Sekali lagi saya kata, pengalaman Turki, pengalaman Tunisia dan pengalaman kita berbeza, tetapi pastinya ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengalaman-pengalaman saudara-saudara kita ini. Sudah tentulah kita dekat sini tidak mengalami keadaan yang sama dekat Turki, keadaan yang sama dekat Tunisia, tetapi ada beberapa isyarat dekat situ. Untuk kalau kita nak melaksanakan Islam, hendaklah kita perhatikan bagaimana kita boleh melaksanakannya dengan penuh hikmah, sehingga kita boleh mendapat sokongan dan dukungan daripada masyarakat Islam, terutamanya sebab orang-orang Islam pun pada hari ini banyak yang tidak memahami Islam, banyak lagi menentang hukum hakam dan sebagainya. Jadi itulah latar belakangnya. Jadi apa yang berlaku seminggu lepas ini adalah rentetan daripada usaha-usaha untuk menggulingkan Erdogan, dan kita lihat bagaimana Barat bersemangat. Barat amat bersemangat ketika rampasan kuasa yang berlaku. Rampasan kuasa ni hanya berlaku dalam tempoh 5 jam sahaja dan berjaya digagalkan. Sekali lagi kita lihat, ada orang kata oleh kerana kehadiran teknologi iFace daripada handphone yang ucapan daripada Erdogan yang dibroadcastkan ke seluruh Turki, terutama di Istanbul, itu yang menyebabkan rakyat turun di jalan-jalan. Sebenarnya tuan-tuan, yang faktor paling besar, faktor utama yang menyebabkan kudeta ataupun rampasan tentera gagal dan hanya dapat dalam tempoh 5 jam saja berjaya dibanteras, ialah kerana rakyatnya keluar di jalan. Kalau kita tengok dalam kes-kes rampasan kuasa yang berlaku di lain-lain tempat, kita dapati rakyat yang melarikan diri, dikejar oleh kereta kebal dan sebagainya. Tetapi di dalam kes rampasan kuasa di Turki ini, suatu yang terbalik. Kita menyaksikan suatu yang terbalik. Kita melihat orang ramai turun ke jalan-jalan dan mereka yang menghalang tank, mereka yang menghalang kereta kebal, bahkan menyebabkan kereta kebal itu terpaksa berundur. Nah, ada orang kata, ini beberapa dakwaan yang mula diperkatakan di sana sini. Erdogan sendiri yang stage ataupun Erdogan sendiri yang melakonkan, merancang rampasan kuasa ini. Mana mungkin tuan-tuan? Mana mungkin? Kalaulah Erdogan sendiri yang merancang, takkan rakyat semua turun ke jalan. Dan kita kena ingat, yang turun di jalan ni bukan penyokong ataupun mereka yang menyokong parti AKP saja. Seluruh parti politik yang lain juga turun ke jalan. Walaupun mereka bukan penyokong parti AKP, tapi mereka pertahankan kerajaan. Kerana apa? Mereka mempertahankan demokrasi itu. Mereka nak pertahankan demokrasi itu. Sistem demokrasi itu perlu dipertahankan. Dan jangan beri peluang kepada tentera untuk mengambil alih. Mereka sudah serik hidup di bawah pemerintahan ketenteraan yang mempertahankan sistem sekular. Sekurang-kurangnya dalam sistem demokrasi mereka tidak ditindas. Mereka bebas untuk memilih. Dan ia memberi ruang kepada kita, kepada Islam untuk kembali didaulatkan. Kalau tentera dibenarkan kembali menerajui negara Turki, maka kita akan kembali balik pada tahun 80-an dan sebelumnya, di mana tidak ada ruang untuk bernafas. Bukan sahaja Islam tidak boleh bernafas, rakyat sendiri tidak akan mendapat hak asasi mereka. Mereka tidak bebas berbicara, mereka tidak bebas untuk mengeluarkan pendapat mereka. Dan ini sangat tidak positif, sangat negatif kepada perkembangan Islam dan dakwah. Nah, jadi kita lihat walaupun dilaporkan rampasan kuasa ini diterajui oleh sekelompok kecil, sebenarnya setelah beberapa hari barulah kita
sedar sebenarnya ianya adalah suatu yang dirancang dan hampir mereka berjaya untuk melaksanakannya, sebab mereka hampir menguasai semua ketenteraan dan semua sistem dekat Turki itu, kecuali beberapa orang top general. Bayangkan ketua turus angkatan udara adalah bersama dengan perampas kuasa. Kemudian pasukan tentera yang kedua, pasukan tentera yang ketiga, the second army, the third army, ini semua bersama dengan pihak yang cuba nak menggulingkan Erdogan. Mereka bukan saja nak menggulingkan, mereka nak membunuhnya. Mereka sudah merancang untuk membunuh. Tetapi alhamdulillah, the first army, ketumbukan yang pertama, iaitu generalnya masih setia dengan Erdogan, dan dia juga mengetuai the special force. Special force inilah yang banyak terkorban. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita menuduh Erdogan merancang segala-galanya, takkanlah dia membiarkan 200 daripada rakyat dia terbunuh. 200 rakyat terbunuh untuk mempertahankan sistem demokrasi. Ini tidak mungkin. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Dekat sinilah saya nak masuk dalam bahagian yang akhir ini. Dekat Turki ini ada satu pertubuhan namanya Hizmet, yang diketuai oleh seorang yang bernama Gulen, dan beliau ini adalah merupakan rakan kepada Erdogan. Tapi pada tahun 2012 berlaku perpecahan, sebab Gulen ini dia nak mempertahankan suatu sistem Islam yang tradisional. Dia mengaku menarajui pemikiran Badi'uz Zaman Syed Nursi, Risalah An-Nur. Tapi menurut Dr. Iqbal, dia mengatakan dia pernah berjumpa dengan anak-anak murid Badi'uz Zaman Syed Nursi, yang masih hidup, yang sudah lanjut usia, dan ada 6 ataupun 7 orang, dan mereka ini semua telah mengatakan Gulen ini sudah menyeleweng, tidak mengamalkan ajaran Badi'uz Zaman Syed Nursi, yang sebenarnya kerana apa? Kerana dia sudah terlibat dengan sangat dalam politik. Dan Gulen ini sangat berpengaruh dalam sistem pendidikannya, sekolah-sekolah yang dibina. Kemudian dia sudah mempunyai ramai pengikut-pengikutnya dalam sistem kehakiman, dalam sistem pendidikan. Itulah kita lihat apabila rampasan kuasa ini digagalkan oleh Erdogan. Erdogan telah membersihkan sistem pendidikan dengan menahan ribuan orang guru, kemudian juga termasuk badan kehakiman. Kerana mereka ini semuanya adalah merupakan orang-orang Gulen, yang cuba untuk mengambil alih kuasa, dan ternyata mereka gagal, dan mereka telah mempengaruhi tentera juga, sebab tentera yang di bawah pengaruh Hizmet ini jugalah mencuba untuk yang mendapat sentuhan daripada Gulen ni, cuba untuk mengambil alih pucuk pemerintahan daripada Erdogan. Jadi Gulen sekarang ni berada di US, Pennsylvania. Kalaulah dia bersikap jujur, maka dia kendaki balik ke Turki, dan Erdogan juga meminta supaya mereka extradite ataupun mengembalikan Gulen ke Turki untuk dibicarakan secara adil. Tapi beliau enggan balik, dan ini menimbulkan lebih banyak spekulasi apakah peranan beliau. Benda ni sensitif, sebab ramai dekat sini yang juga terpengaruh, mungkin juga penyokong kepada Gulen, kerana Gulen mempunyai sistem persekolahannya di sini, dan ada mereka yang memang mengikut jamaah Gulen ni. Tapi ramai yang sudah keluar kerana mereka menyedari sebenarnya Gulen mempunyai suatu perancangan untuk mengambil alih pemerintahan daripada Erdogan. Cuma saya nak tutup di sini. Bayangkan begitu besar peranan dan juga pengaruh Erdogan, harapan yang diberikan kepada dunia Islam. Kalaulah Erdogan
dihapuskan, ya, ataupun digulingkan, ya. Maka yang paling gembira adalah dunia barat, ya. Sebab tu kita tengok bila berlaku saja rampasan kuasa, kita tengok rangkaian-rangkaian media barat, ya, dengan penuh excited, ya, dengan penuh teruja, ya, melaporkan rampasan kuasa berjaya, kudeta berjaya. Bahkan sehingga mereka melaporkan Erdogan melarikan diri ke Germany. Mereka sanggup berbohong, ya, untuk memberikan harapan, ya, kepada dunia bahawa kita telah berjaya menggulingkan Erdogan dan mengembalikan Turki kepada sistem demokrasi yang sebenarnya. Sistem demokrasi apa yang sebenarnya, ya? Kalau Erdogan yang dipilih secara demokrasi digulingkan sebagaimana apa yang berlaku di Mesir, ya? Jadi mereka begitu bersemangat. Kemudian apabila rampasan kuasa tadi gagal, mereka menyalahkan pula Erdogan dan mengatakan Erdogan lah sebenarnya yang stage ataupun yang merancang semuanya. Jadi inilah permainan barat. Mereka nak, ya, Turki ini kembali surut, ya. Turki tak bangkit balik seperti yang berlaku pada tahun selepas kejatuhan khilafah pada tahun 1924. Mereka nak Turki kembali jumud, ya. Mereka tidak mau Turki kembali menerujui dunia Islam, ya, memberikan harapan, ya, kepada dunia Islam dan berperanan sebagaimana yang mereka pernah berperanan pada kurun-kurun yang lalu, ya. Jadi menjadi tanggungjawab kita, ya, untuk memastikan bahawa Turki dipertahankan, ya, supaya dia terus boleh memberikan panduan, ya, dan juga kepada umat Islam. Satu perkara yang saya nak sebut dekat sini, baru-baru ini Erdogan memulihkan hubungan diplomasi dengan Israel. Ramai orang bertanya kepada saya, ya, dan juga membidas Erdogan, kenapa Erdogan memulihkan hubungan diplomasi dengan Israel. Tuan-tuan, sebenarnya apabila Erdogan memulihkan hubungan dengan Israel, itu sebenarnya merupakan satu kekalahan yang besar bagi Israel. Sebab apa? Sebab yang pertama, Israel bersedia, setelah 5 tahun mengaku bersalah atas serangan yang dilakukan ke atas Mavi Marmara. Kita tahu kan, kapal Mavi Marmara yang diserang oleh Israel menyebabkan 9 rakyat Turki syahid, rakyat Malaysia pun ada di atas tu. Jadi setelah 5 tahun, akhirnya Netanyahu mengaku salah dan membayar pampasan. Ini tidak mungkin, ini tidak begitu penting. Yang kedua, Israel membenarkan bantuan masuk ke Gaza. Jadi hari ini 50 truk yang membawa makanan, keperluan memasuki Gaza setiap hari. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan dulu kita telah mengadakan rayuan Ramadan ni. Kita mensasarkan kutipan sebanyak 5.4 juta ringgit Malaysia. Alhamdulillah, MyCare Asas Syarif berjaya mengutip sebanyak 5.2 juta ringgit Malaysia sepanjang satu bulan Ramadan. Alhamdulillah, masuk sampai bulan Syawal, kutipan kita mencecah 5.2 juta, 200,000 saja lagi untuk mencapai sasaran, ya. Dan sebahagian daripadanya kita telah menghantar bantuan ke Gaza untuk 10,000 keluarga, ya. 10,000 keluarga, ya, mendapat bekalan makanan untuk tempoh sebulan. Dan bekalan makanan ini dibawa dengan 12 buah truk. Itu sajalah, ya, untuk Gaza. 12 truk, satu one off, ya, untuk 10,000 keluarga. Kita membekalkan bekalan makanan untuk tempoh sebulan. Itu sajalah, ya. Tapi untuk sustain, ya, untuk memberikan bantuan berterusan, tak mungkin, ya. Bagaimana kita nak memberikan bantuan berterusan? Tapi dengan memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan diplomatik memang sudah wujud sejak tahun 1949, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Turki mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, bahkan antara negara yang pertama mengiktiraf Israel. Ini sudah maklum sebab sebuah negara sekular, ya. Waktu tu belum ada lagi suara-suara Islam.
masih lagi dikuasai oleh pemikiran Mustafa Kamal Atatürk, ini sedia maklum, tidak menjadi isu, ya. Tapi dipergunakan dengan sebaiknya oleh Erdogan untuk menekan Israel. Setiap kali berlaku sesuatu dekat Palestin, Erdogan akan menggunakan hubungan diplomatik ini untuk menekan dan mengugut Israel. Kita tak boleh buat. Mana-mana negara yang tak ada hubungan diplomatik, kita tak boleh, ya, mengenakan sebarang tekanan, kecuali mengutuk. Kutukan pun takkan dipedulikan sebab kita tak ada hubungan diplomatik langsung, ya. Mana-mana negara yang tak ada hubungan diplomatik tidak berhak, ya, untuk mencampuri urusan ataupun menegur negara yang dia tidak ada hubungan diplomatik dengannya, tapi tidak dengan Turki. Jadi dengan memulihkan semula hubungan diplomatik ini, ya, yang mana Netanyahu bersedia untuk minta maaf, ini adalah satu kemenangan moral yang cukup besar. Bersedia meminta maaf dan membayar pampasan, berapa juta US dollar kepada setiap keluarga yang terbunuh, yang ahli keluarganya terbunuh di atas kapal Mavi Marmara. Yang paling penting sekali, 50 truk membawa bahan asas, makanan dan sebagainya boleh memasuki Gaza setiap hari. Inilah hikmahnya. Waktu kita tengok bila Erdogan mengambil satu tindakan, saya tak mengatakan Erdogan ni flawless, saya tidak mengatakan Erdogan ni betul selalu, tidak. Tapi itulah yang terbaik yang dia boleh lakukan, untuk penduduk Gaza. Kita dah tak boleh masuk, sempadan sudah ditutup oleh Fatah Al-Sisi sejak Fatah Al-Sisi ambil alih daripada Morsi. Sempadan di Gaza sebelumnya kita masuk 18 kali, kita masuk 18 kali kita masuk hantar bantuan. Tapi sejak Fatah Al-Sisi ambil alih, sempadan Rafah tu ditutup langsung. Dah 2 tahun lebih dah kita tak masuk, tak ada mana-mana NGO pun boleh masuk, ya? Tapi dengan timbal balik ni, dengan negosiasi yang bijak ni, alhamdulillah Gaza sudah mula berdak. Walaupun 50 truk saja, mereka memerlukan lebih daripada itu. Sekurang-kurangnya, ya, mereka mendapat bekalan makanan yang berterusan. Jadi ini antara kebijaksanaan, ya, pembelaan yang dilakukan oleh Erdogan untuk memastikan bahawa rakyat Palestin terus terbela. Jadi mudah-mudahan, ya, kita mengharapkan, ya, Turki terus dipertahankan, walaupun kita menjangkakan akan ada lagi cubaan-cubaan selepas ni. Mudah-mudahan, ya, kita mendoakan agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Turki mempertahankan, ya, keadaan yang ada, agar ia menjadi semakin baik, ya. Maknanya Islam yang diamalkan di Turki itu akan menjadi semakin baik di masa ke semasa, sehingga dia menjadi satu kuasa yang boleh melindungi dunia Islam sekali lagi, ya, sebagaimana mereka lakukan beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi itu sajalah sedikit pandangan, ya, sedikit pencerahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.